Okey, sekarang kita akan sambung proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan dan juga kita akan belajar berkenaan dengan penyah tinjaan. Jadi kita dah belajar makanan yang tercerna hasil akhir pencernaan adalah glukosa, asid amino, asid lemak dan gliserol. Jadi ini adalah hasil akhir pencernaan. Kita panggil makanan dicerna. Jadi makanan yang tercerna ini akan melalui usus kecil, okey, dan akhir sekali ke usus besar. Jadi di dalam usus kecil, okey, makanan tercerna ini akan diserap ke dalam vilus. Jadi vilus terdapat di dalam dinding usus kecil. Okey, bila diserap ke dalam vilus akan dibawa ke sel-sel badan dan proses asimilasi akan berlaku. Okey, hasil pencernaan akan diserap ke dalam struktur vilus yang terdapat pada dinding usus kecil. Jadi apa itu vilus? Vilus merupakan unjuran halus yang dapat meningkatkan luas permukaan. Okey, ini kita tengok. Okey, ini adalah vilus, struktur vilus. Jadi vilus seperti rambut macam tu. Okey, di unjuran-unjuran halus yang nipis-nipis macam ni. Okey, di pada dinding usus kecil. Okey, ni usus kecil, di bawah ni ada usus kecil, dinding usus kecil, dan pada dinding usus kecil ada unjuran-unjuran halus macam ni. Jadi bila dia membentuk unjuran-unjuran halus, luas permukaan yang terdedah kepada makanan tercerna lebih besar. Jadi bila luas permukaan lebih besar, lebih banyak kadar penyerapan makanan tercerna akan diserap. Okey, dan dinding vilus ini sangat kecil, okey, sangat nipis. Jadi bila nipis, makanan tercerna lebih mudah untuk menyerap masuk ke dalam vilus. Okey, kemudian usus kecil kita pula dalam badan kita strukturnya berlipat-lipat. Okey, dia berlipat-lipat. Jadi berlipat-lipat ini dia kalau kita buka, kita tarik dalam satu garisan yang panjang, usus kecil kita ini sangat panjang. Jadi untuk memuatkan usus kecil yang panjang di dalam badan, okey, keadaan usus kecil dalam badan kita dalam keadaan yang berlipat-lipat. Okey, supaya panjang, jadi luas permukaan juga besar dan meningkatkan kadar penyerapan makanan. Okey. Okey, jadi ini jadi makanan tercerna. Okey, ini makanan tercerna, dia akan diserap masuk ke dalam dinding vilus, okey, dan masuk ke dalam kapilari darah dan juga laktil. Okey, yang akan masuk dalam laktil adalah asid lemak dan gliserol. Okey, asid lemak dan gliserol akan masuk ke dalam laktil. Okey, boleh? Okey, ini ujian iodine bendik untuk menguji penyerapan glukosa melalui whisking. Kita akan buat bila naik sekolah nanti. Okey, berkenaan dengan nota. Okey, nota. Okey, ini salin. Okey, ini salin. Okey, ini juga salin, tulisan sahaja, lukisan tak payah. Okey, ini salin dan lukis. Okey, ini tak payah, sama saja dengan ini, hampir sama saja, cuma tambahkan labelkan ini kapilari darah dan ini adalah laktil. Okey, labelkan sahaja. Okey, ini tak payah. Okey, ini. Okey, ini tulis saja. Okey, makanan yang telah dicerna diserap ke dalam vilus. Okey, bila makanan tercerna, dia akan serap masuk ke dalam vilus. Okey, dan akan diangkut ke oleh darah. Okey, dan darah ini akan angkut ke sel-sel badan. Okey, jadi bila proses bila diangkut nak hantar ke sel-sel badan, dia akan alami proses asimilasi. Jadi apa itu asimilasi? Adalah proses pengagihan hasil akhir pencernaan bagi kegunaan sel-sel badan. Jadi selalu darah kita bertindak sebagai pengangkutan. Okey, berlaku proses asimilasi. Makanan tercerna ini berlaku proses asimilasi, iaitu kata lain, makanan tercerna ini perlu banyak di mana? Maksudnya bahagian badan kita yang mana yang perlu banyak makanan tercerna, yang memerlukan banyak, dan juga bagaimana yang bahagian badan yang mana memerlukan sedikit. Jadi ini kita panggil asimilasi, proses pengagihan. Yang mana perlu banyak, yang mana perlu sikit, yang mana perlu kuantiti banyak mana. Okey, yang akan proses asimilasi ini kuantiti dia nak
darah kita nak bagi makanan tercerna kepada sel-sel badan, dipanggil proses asimilasi. Okey, nak agihkan bahagian badan mana yang perlu banyak bahan pencernaan ni. Okey, bahan hasil pencernaan. Okey, jadi kita panggil asimilasi. Okey, nak agihkan. Okey, kalau ada tak faham boleh tanya dalam grup Okey, makanan yang tidak tercerna bila dah habis semua proses penyerapan, jadi yang tinggal dalam usus kecil adalah makanan yang tidak tercerna. Contohnya adalah serat, sisa rembesan salur pencernaan, sel-sel mati dan juga air. Okey, air tidak boleh diserap melalui usus kecil. Okey, jadi makanan yang tidak tercerna akan bergerak ke usus besar. Jadi dalam usus besar, air dan garam mineral akan diserap semula. Okey, bila semua air dan garam mineral telah diserap semula dan yang tinggal dalam usus besar itu akan bergerak ke dalam rektum. Jadi yang bergerak ke dalam rektum ini kita panggil tinja. Jadi tinja rektum menyimpan tinja sebelum disingkirkan. Okey, jadi ni. Okey, ini adalah usus besar. Jadi pada usus besar ada salur darah. Jadi pada salur darah inilah air dan juga garam mineral akan diserap. Okey, akan diserap oleh darah. Okey, untuk diangkut semula ke sel-sel badan. Jadi tinja yang tertinggal dalam usus besar dalam bentuk separa pepejal. Dia bukan betul-betul pepejal. Kalau pepejal dia sangat keras. Okey, dia mesti separa pepejal. Tapi kalau kamu kurang minum air, dia akan jadi keras. Okey, jadi Okey, bila disimpan dalam rektum, selepas disimpan dalam rektum akan dikeluarkan melalui dubur. Okey, jadi kalau kamu kurang minum air, ataupun kurang makanan berserat, akan menjadikan tinja ini menjadi keras. Jadi untuk mengelakkan sembelit, yang pertama kamu perlu minum banyak air. Okey, minum air yang secukupnya, iaitu 8 gelas air sehari. Okey, yang kedua, banyak makan makanan yang berserat. Contohnya adalah sayur-sayuran. Okey, ini dua ni akan melembutkan tinja supaya kamu tidak berlaku sembelit. Okey, jadi itu saja. Terima kasih.